air dan juga ais. Kalau di sebelah kanan di hujung sana ada pengumpulan ball picker di hujung sini, juga disertai dengan photographers yang sudah mula mengelilingi padang kejohanan. Dan itulah begitu sebut tentang kejohanan berprestij seperti ini. Begitu banyak sekali bodies yang akan menyertai. Hanya memaparkan, bukan saja memaparkan pemain-pemain dan juga pegawai daripada semua negeri yang menyertai. Apapun ucapan tahniah sekali lagi kepada semua persatuan negeri yang mengambil bahagian, semua persatuan negeri yang bersusah payah ataupun bertungkus lumus menyediakan pasukan-pasukan yang bermain untuk 4 kategori ini. 50 pasukan adalah satu pencapaian yang sangat membanggakan. Kita dapat lihat pasukan seperti Selangor yang menghantar di semua 4 kategori yang bertandingkan. Begitu juga dengan pasukan Johor. Melaka menghantar di Men's Open. Kita ada Labuan yang menghantar di kategori Women Under 21, Men's Open, Women Open. Wow. Begitu juga dengan Terengganu dan juga Pulau Pinang. Dan yang paling menarik dengan penyertaan 17 pasukan di Men's Open, tuan-tuan. 17 pasukan. Wah. Untuk Men's Open menjadikannya penghancuran terbesar. Sarawak juga menyertai dalam kategori Men's Open. Ini yang kita ucapkan seronok untuk kita mengulas kejohanan seperti ini, bila mana semua persatuan sukan memanggil atau mengumpul pemain-pemain elit 7 di negeri mereka, mau bertarung, mau bertanding untuk bawa pulang gelaran juara National Sevens edisi 2022. Tahniah sekali lagi kita ucapkan kepada semua persatuan sukan yang terlibat, kepada jurulatih-jurulatih anda, kepada manager-manager pasukan anda, kepada pemain-pemain, ibu bapa, parents yang support, ada supporting groups untuk memastikan mereka mendapat penginapan yang baik di Ipoh, mereka mendapat makanan yang baik di Ipoh, mereka mendapat menunjukkan mutu permainan yang terbaik mereka dalam kejohanan ini, kerana inilah kejohanan paling elit untuk kategori Sevens di dalam negara ini. Kejohanan yang mengumpulkan semua pemain-pemain terbaik, kejohanan yang menjadi batu aras untuk mencari bakat-bakat baru di dalam sukan ini, kejohanan yang akan menguji kekuatan bukan saja pasukan tetapi juga persatuan sukan rugby negeri. Pasukan itu muncul sebagai juara, mereka bukan saja membawa pulang hadiah kemenangan, mereka juga membawa pulang kekuatan di dalam persatuan rugby negeri mereka. Dan itulah yang kita congkil, dan itulah yang kita paparkan, dan itulah yang akan kita lihat bawakan oleh Malaysia Rugby setiap aksi dan setiap detik perlawanan. Untuk 3 hari ini, tuan-puan, jika anda tidak dapat bersama kami, mungkin disebabkan urusan kerja ataupun urusan kelas dan sebagainya, bolehlah kita bisa langsung bersama-sama yang dipancarkan di Facebook Malaysia Rugby Union untuk aksi-aksi perlawanan-perlawanan. Perlawanan ketiga sudah pun bermula, melibatkan pasukan Hanelang Ladies memakai jersey berwarna belang-belang tu, menentang Johor dengan jersey tradisional mereka berwarna merah dan juga biru. Serangan pertama daripada Hanelang Ladies melalui pemain berjersey nombor 16 mereka. Sukan yang di bawah kelolaan saudara Muhammad Amirul Mukminin dengan Asari Abdullah selaku
Jurulatih pasukan yang dibantu oleh Muhammad Alif Amirullah bin Azmi menurunkan Nur Syamimi Atasya, Nur Asmah binti Mat Yusof, Muhammad Mazidah binti Surya, Hazrin Zahrulatul Auni bin Hisham, Nur Syafiqah binti Sabarudin, Nur Aliyah Nabila binti Samsul Bahari, Siti Nur Syamimi binti Tajuddin, Syuhadah binti Syamsuddin, Aida Wardini binti Muhammad Lazim, Alitia Grace anak Selingan, Nur Hanis Farida binti Rashid dan juga Nur Syazwani binti Omar. Manakala untuk Johor, di bawah pengawasan Encik Muhammad Najib bin Mat Johan dengan jurulatih Syahrizanial bin Salim, bantu oleh Muhammad Luqman bin Zulkifli menurunkan Nur Hanis Ahmad, Nur Milayatul Atika binti Cik Osman, Elia Natasha binti Zamri, Siti Nur Zulaiha binti Ibrahim Idham, Aslinda Balkis binti Amirul, Florence Florian Francis, Siti Nur Syazwani binti Kamal Nizan, Nur Haryani binti Umar Zakaria, Farah Nur Adrina binti Sultan Zailan, Juliana Mira Robin, Nur Atirah Izzati binti Nurizam dan juga Faradila binti Suem. Hanelang Ladies menunjukkan taring dengan 12 mata mendahului di separuh masa yang pertama. Belum lagi ada jawapan dari main-main daripada Johor ini. Satu lagi pasukan pilihan dalam kategori under 21 iaitu Hanelang Ladies. Tahniah ucapkan kepada Jurulatih Asari Abdullah, kumpul pemain juga pengurus pasukan Muhammad Amirul Mukminin. Scrum down di tengah padang milik Johor. Bola di tangan main di sini 12. Nampaknya saya harus kembali kepada pengurus pasukan kedua-dua pasukan ini. Lepas ni kita nak jumpa Muhammad Amirul Mukminin dan juga Encik Muhammad Najib. Telah pun kita arahkan dalam managers meeting untuk menulis nombor jersey pemain. Kita dah sampai tahun 2022 dah ni. Kita nak hantar borang registration ni dengan IC dan juga set numbers. Jadi bolehlah kita ulas dengan baik perlawanan itu. Utamanya perlawanan di awal-awal ini. Kalau kita ada set jersey, bolehlah sekurang-kurangnya Abang Jeb menyebut nama player yang melakukan try ataupun player yang melakukan tackle meletup. Tapi jika hantar borang tak ada jersey numbers, tuan-tuan, mungkin ini merupakan kejohanan yang pertama melibatkan pengurus-pengurus pasukan ini. Jadi untuk kejohanan seterusnya, anjuran Malaysia Rugby diharap pengurus-pengurus pasukan boleh alert dengan jersey rugby pemain-pemain anda. Tugas kita di Malaysia Rugby, khususnya tugas Abang Jeb, selain daripada memperkenalkan tim pasukan tuan-tuan, kita juga mahu memperkenalkan player, betul? Inilah pentas kita memperkenalkan player kita dengan senarai nama yang dihantar. Jika tak ada jersey number, macam mana kita nak perkenalkan player? Contohnya selepas Nur Hanis binti Ahmad dia skor lagi 3-4 kali dia skor, tuan-tuan. Terbuka mata beberapa pihak, terbuka peluang pemain itu sendiri, dan juga memberikan semangat yang lebih kepada anggota-anggota lain ataupun ahli-ahli lain di dalam pasukannya. Jadi untuk pasukan-pasukan yang belum menghantar borang, jika anda bersama melihat rancangan ini ataupun siaran live ini, anda banyak lagi masa untuk tolonglah isikan nombor jersey pemain-pemain pasukan anda. Mungkin anda tidak dapat lihat kebaikannya, tapi kepada pasukan-pasukan yang telah mengisi jersey, bermakna mereka telah sebelum ini dapat tahu kebaikan meletakkan nombor jersey pemain pada borang penyertaan.
Kita bersambung di separuh masa pertama. Terengganu terus menguasai perlawanan. The Hanelang Ladies dengan 17 mata berbalas kosong. Dan jangan ke mana-mana kepada peminat-peminat kategori terbuka lelaki, khususnya untuk pasukan Selangor dan juga Labuan. Perlawanan pertama pasukan anda akan bermain sejurus selepas saja tamat perlawanan ini. Kembali masuk ke padang kedua pasukan. Dilihat untuk negeri Johor yang berada di padang. Juga untuk pasukan Terengganu, bijak main ini melakukan pick up daripada bola grabber. Walaupun lihat sukar, tapi begitu mudah beliau mengutip Terengganu ke sebelah kiri. Offload bijak, membuka permainan. Inilah yang saya suka tentang pasukan Terengganu ini. Cara mereka membuka permainan. Mereka betul-betul mempergunakan keseluruhan kawasan padang untuk menarik pertahanan pihak lawan. Begitu besar mereka membuka padang, lihatlah sendiri. Dan inilah yang kita mahukan. Semakin lama semakin tinggi mutu, dan itulah yang berjaya mereka lakukan. Membuka pertahanan lawan untuk lebih besar ruang untuk mereka berlari, memandangkan kelebihan larian berada pada pihak mereka. Untuk try yang keempat kepada Hanelang Ladies, sekaligus membuka mata pasukan-pasukan yang bertanding pada kejohanan ini. Tentara tadi Labuan sudah pun membuka taringnya. Begitu juga dengan pasukan Selangor. Selangor harus berjumpa Melaka pula di perlawanan yang kedua. Labuan dan Pulau Pinang terpaksa bertemu dua kali kerana satu pasukan last minute tak boleh datang. Manakala Terengganu akan berjumpa Pahang untuk deciding pasukan yang teratas di dalam pool Q nanti. Anda yang baru saja bersama kami di siaran live dibawakan oleh Malaysia Rugby. Siaran langsung kita dari Padang Stadium Rugby Perak Ipoh National Sevens 2022. Johanan yang dibawakan khas untuk anda semua oleh Malaysia Rugby dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perak dan juga Kesatuan Rugby Perak. Johanan yang akan menyaksikan 50 pasukan bertanding, dan kita akan bawakan kepada anda setiap detik, setiap aksi dan setiap minit perlawanan bermula daripada 8.30 hari Jumaat sehinggalah ke tamat kejohanan yang dijangka lewat petang Ahad. Apa yang menarik perhatian saya sendiri ialah sebanyak 50 pasukan bertanding sepanjang kejohanan diberikan kepada 4 kategori: senior men, senior women, men's under 21 dan juga women under 21, yang diadakan di dua venue berasingan, iaitu venue utama di sini iaitu Stadium Rugby Perak akan dijalankan kategori senior men dan juga women under 21, manakala di venue kedua iaitu di Padang Rugby 23 RMD Camp Gua Permai Ipoh akan dilangsungkan perlawanan-perlawanan peringkat kumpulan untuk kategori women, senior women dan juga men under 21. Jadi untuk perlawanan-perlawanan peringkat kumpulan akan dipisahkan kepada dua padang ini. Jadi untuk hari ketiga nanti
bermula dengan semifinal plate ke atas untuk setiap kategori. Kita akan beramai-ramai berkumpul dan bermain di padang stadium rugby Perak ini. Semuanya di bawah kelolaan tournament director kesayangan kita Tuan Fahmi bin Jalil dengan saudara Raja Saiful Malik, Raja Aznan selaku referee manager. Juga untuk tuan-tuan atau tuan-puan yang menanyakan di manakah kita nak mendapatkan keputusan perlawanan. Yes, anda boleh mendapatkan keputusan perlawanan terkini sepanjang 3 hari ini di aplikasi Tournify. Application Tournify, Tournify. Pergi ke App Store, download dan cari National Sevens 2022. Daripada situ anda akan dapat keputusan terkini sepanjang kejohanan. InsyaAllah akan dibawakan keputusan terkini. Jika anda bolehlah cek ataupun periksa pasukan berapa skor, final skor, siapa yang skor untuk pasukan kegemaran anda. Jadi tak perlulah kita asyik bertanya dalam live, tadi skor berapa, bila lawan apa, pukul berapa. InsyaAllah timing untuk perlawanan-perlawanan memang sharp insyaAllah. Ataupun mungkin kita akan mengelakkan daripada tersasar daripada timing perlawanan. Tetapi sudah terbukti di setiap penganjuran Malaysia Rugby, bila dikaitkan dengan timing memang sharp tuan-tuan. Jadi kalau pukul 7 pagi lah perlawanan di antara pasukan kegemaran tuan-puan itu. Jika pukul 2 petang lah, insyaAllah dia akan bermula, kecuali jika berlaku gangguan cuaca ataupun perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan. Jadi sekali lagi kita umumkan kepada semua keputusan perlawanan dan semua perjalanan perlawanan pasukan-pasukan kegemaran anda, bolehlah download app Tournify dan cari National Sevens 2022 untuk keputusan-keputusan terkini perlawanan yang melibatkan pasukan kegemaran anda. Dengan MR menyediakan grant RM1,000 untuk setiap pasukan yang bertanding dalam kejohanan ini. Untuk setiap kategori, maknanya 50 pasukan, RM50,000 grant telah diberikan kepada persatuan-persatuan negeri yang menghantar pasukan dalam setiap kategori. Selain mengejar gelaran nasional atau juara National Sevens 2022, mereka ini juga tuan-tuan ialah untuk mengejar wang kemenangan yang telah disediakan oleh Malaysia Rugby untuk setiap kategori. RM5,000 untuk juara kategori Senior Open dan RM3,000 untuk juara kategori Women Open, Women Under 21 dan juga Men's Under 21. Berserta ada juga hadiah wang tunai untuk tempat kedua, ketiga dan juga keempat, dengan hadiah pemain terbaik akan bawa pulang RM300 dan RM200 untuk 4 kategori ini. Jadi itulah yang dijanjikan dalam kejohanan diwakilkan oleh anda kepada anda oleh Malaysia Rugby ini, dan kita harapkan cuaca akan memihak kepada kita supaya perjalanan sepanjang 3 hari, dan juga kita doakan tentang kesejahteraan ke semua pemain dan juga pegawai yang terlibat sepanjang 3 hari supaya smooth dia perjalanan. Tidurnya elok, makannya elok, penginapannya elok, perjalanannya pergi dan pulang elok, untuk kesejahteraan kita semua penggiat dan juga peminat-peminat rugby di seluruh tanah air. Biasalah di awal pagi ni Banjir akan menceceh dan panjang menceritakan tentang perjalanan kejohanan. Kita belum lagi pergi ke concentration ke dalam permainan. Mungkin kita akan update apakah skor line untuk 2 ataupun 3 ataupun 4 perlawanan pertama, kerana masih lagi pasukan-pasukan menghantar borang penyertaan di bawah sana. Kita masih lagi menunggu.
Penguasaan penuh dihatkan oleh Hanlang Ladies, menambah satu lagi try untuk mata 32 berbalas kosong ke atas Johor. Perlawanan pertama melihatkan Selangor menentang Kelantan, kemenangan terhadap Selangor Women Under 21 dengan penuh bergaya dengan mata 36-0. Begitu juga dengan Labuan menang ke atas Pulau Pinang sebentar tadi dengan mata tidak rasmi 17-0. Manakala untuk pasukan perlawanan ini, Terengganu dilihat begitu dominan ke atas Johor dengan penguasaan penuh. Kadang-kadang kita tertanya-tanya tuan-tuan, macam contohnya Terengganu Hanlang Ladies ni, mana dia orang dapat tim ni, manalah dia orang dapat player-player seperti Nur Syamimi Atasha, betul juga Nur Asma, Nur Haidida ni, Hazrin Zahrul, Nur Syafiqah. Last kali mungkin kita jumpa mereka ni tuan-tuan, melihatkan kepada IC nombor yang kepala 01, kepala 03, 04. Last kali kita jumpa mereka beraksi mungkin di kejohanan, saya rasa ada Terengganu Royal Sevens setahun yang lepas. Sebelum itulah 2019. Jadi sebenarnya mereka ni dah bermula begitu lama sekali tuan-tuan. Dari tahun 3-4 tahun lepas, berumur 15-16 tahun je masa tu, ataupun mungkin 14 tahun. Sekarang ni sudah sampai tempoh maturity dia. Mungkin kebanyakan sudah berumur 19 atau 20 tahun, sudah 5 tahun memegang bola rugby itu daripada basic